Merhaba arkadaşlar, benim adım Hayrul. Türkçe dersimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Selamat datang teman-teman semua. Bersama saya Hayrul, kita akan kembali untuk belajar bahasa Turki. Bugünkü konumuz ne? Bugünkü konumuz dilek şart kipi. Hari ini kita akan belajar apa? Hari ini kita akan belajar kalimat pengandaian dalam bahasa Turki. Apa itu dilek şart kipi atau kalimat pengandaian? Dilek şart kipi merupakan bentuk kalimat yang mengungkapkan sebab akibat atau menjelaskan kemungkinan yang akan terjadi maupun menyatakan sebuah pengandaian yang mana hal tersebut sebetulnya tidak mungkin terjadi. Dilek şart kipi juga memiliki 3 bentuk, yaitu olumlu positif, olumsuz negatif, dan juga soru pertanyaan. Sebagai imbuhannya, dilek şart kipi memiliki bentuk se atau sa yang membedakan dengan bentuk kalimat yang lain. Dalam bentuk positif dari dilek şart kipi, setelah teman-teman menghapus imbuhan mek atau mak dari kata kerja yang teman-teman akan gunakan, kita perlu menambahkan imbuhan se atau sa menyesuaikan dengan huruf akhir dari kata kerja yang kita pilih tersebut, dan juga menambahkan imbuhan sesuai dengan kata ganti orang yang akan kita gunakan. Contohnya, ben çalışsam kazanırım, sen çalışsan kazanırsın, o çalışsa kazanır, biz çalışsak kazanırız, siz çalışsanız kazanırsınız, onlar çalışsalar kazanırlar. Dalam bentuk negatif, seperti yang ada dalam bentuk kalimat yang lain, kita perlu menambahkan imbuhan me atau ma sebelum imbuhan se atau sa yang mengindikasikan dilek şart kipi tersebut, kemudian menyesuaikannya dengan huruf vokal terakhir yang ada dalam kata kerja dan juga kata ganti orang yang akan kita pakai. Contohnya, ben çalışmazsam kaybederim, sen çalışmazsan kaybedersin, o çalışmazsa kaybeder, biz çalışmazsak kaybederiz, siz çalışmazsanız kaybedersiniz, onlar çalışmasalar kaybederler. Sedangkan dalam bentuk pertanyaan dari dilek şart kipi, kita perlu menambahkan imbuhan pertanyaan seperti mi, me, mu, atau mu yang menyesuaikan dengan huruf vokal terakhir yang ada dalam kata kerja tersebut, dan juga mengkondisikannya sesuai dengan kata ganti orang yang akan kita pakai. Contoh dalam bentuk positif, ben çalışsam kazanır mıyım? Sen çalışsan kazanır mısın? O çalışsa kazanır mı? Biz çalışsak kazanır mıyız? Siz çalışsanız kazanır mısınız? Onlar çalışsalar kazanırlar mı? Sedangkan dalam bentuk negatif, ben çalışmasam kaybeder miyim? Sen çalışmazsan kaybeder misin? O çalışmasa kaybeder mi? Biz çalışmazsak kaybeder miyiz? Siz çalışmazsanız kaybeder misiniz? Onlar çalışmasalar kaybederler mi? Sebagai tambahan untuk membantu kita dalam mengenal dilek şart kipi, dalam bahasa Turki kita mengenal juga sebuah penghubung, yaitu eğer dan juga keşke, yang mana eğer itu berarti jika, sedangkan keşke itu berarti seandainya. Dalam bentuk kalimat, kita bisa memberi contoh, eğer yemeni yemezsen aç kalırsın. Sedangkan untuk keşke, keşke gitmeseydin, onunla görüşebilirsin. Setelah teman-teman mempelajari beberapa bentuk kipi yang ada di dalam bahasa Turki, seperti emir kipi, iste kipi, dan juga gerekli kipi, ini adalah bentuk terakhir dari bentuk-bentuk kipi tersebut yang ada dalam cakupan dilek kipi. Jika teman-teman memiliki
pertanyaan berkaitan dengan hal tersebut, silahkan menuliskan komen yang ada di bawah video ini. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Sampai jumpa, Guru Surus.